Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-20, 21, 22 sehinggalah 25. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, sila buka jilid ke-8 muka surat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki, iaitu Habib An-Najjar, dengan bergegas. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku? Nescaya syafaat mereka tidak beri manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Al-Thawri berkata daripada Asim Al-Ahwal, daripada Abu Mijlas, bahawa nama yang dimaksudkan di sini adalah Habib An-Najjar, Habib bin Surri. Syuhaib bin Bishr mengatakan daripada Ikrimah bahawa Ibn Abbas berkata nama lelaki dalam surah Yasin ini Habib An-Najjar yang dibunuh oleh kaumnya. Qatada berkata dia beribadah di sebuah gua. Ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang siapakah dimaksudkan dengan Habib An-Najjar ini. Telah pun kita huraikan, sama ada beliau pernah sakit ataupun anaknya yang sakit, telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu. Jadi dalam konteks saya ini dapat kita lihat waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Di sini dari sudut bahasanya ditakdimkan jar majrur bagi menunjukkan kepada satu bentuk penekanan bahawasanya datangnya lelaki tersebut, dan dinyatakan oleh Al-Imam Al-Alusi dan tafsirnya bila Allah SWT menyebut perkataan rajul di sini ai min ab'adi mawadhi'iha, nak menunjukkan bahawa bersungguh-sungguhnya laki datang daripada tempat yang jauh. Dan telah kita lihat dalam ayat ini, bahagian yang pertama Allah menyatakan tentang al-qaryah, iaitu dalam ayat yang lalu wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, dalam ayat ke-13. Sekarang masuk ayat ke-20 waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi ini redaksi yang dapat kita lihat dalam ayat ini menyamai apa yang terdapat dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya, iaitu berkaitan dengan kisah yang berlaku pada Nabi Musa AS. Iaitulah pada ayat yang dapat kita lihat, ayat ke-77 surah Al-Kahfi, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Kemudian bila kita lihat dalam ayat ke-82 menjelaskan situasi ini oleh Nabi Khidir itu, wa amal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Lihat, yang pertama Allah gunakan perkataan qaryah, yang kedua Allah menyatakan perkataan Madinah. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan bahawa dari sudut bahasa Arab, qaryah dengan Madinah ini merujuk kepada perkara yang sama, iaitu bila Allah menyatakan dalam ayat surah Al-Kahfi contohnya, bila menceritakan fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ma ahlaha fa abaw yudayyifuhuma. Kalau kita lihat terjemahannya, kemudian kedua-duanya berjalan lagi hingga mereka sampai di sebuah penduduk sebuah kampung. Mereka minta dijamu oleh penduduk itu, lalu penduduk itu enggan menjamu mereka. Mereka minta dijamu tapi mereka ditolak oleh penduduk tempat tersebut. Kemudian bila menjelaskan situasi itu dalam ayat ke-82, Allah menjelaskan atas lisan Nabi Khidir ini, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Dalam ayat ke-82 ini, adapun tembok itu milik dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta tersimpan milik mereka. Kenapa ayat pertama Allah sebut perkataan qaryah, dalam kedua Allah sebut perkataan Madinah? Apa beza ini sebenarnya?
Dari sudut bahasa, kalau kita lihat qaryah ini, kata para ulama dalam bab lugah, dalam kamus ataupun dalam mu'jam, bahawa perkataan qaryah ini biasanya merujuk kepada adal ala dham, ianna ma'nahu yaduru ala al-jam'i alladhi yulzimuhu al-imsaku. Biasanya bila Allah gunakan perkataan qaryah ini, dia datang perkataan yang menunjukkan kepada bersatunya ataupun berkumpulnya penduduk itu dalam perkara-perkara kebejatan, penyimpangan. Kan itu Allah menyatakan dalam surah Talaq, wa ka'im min qaryatin atat an amri rabbiha. Jadi perkataan qaryah ni biasanya merujuk kepada perkumpulan, maknanya bersekongkolnya mereka dalam perkara-perkara yang kemaksiatan itu. Sedangkan bila sebut perkataan Madinah, biasanya dia merujuk kepada perkara yang menampakkan adanya mungkin di kalangan mereka yang beriman bersama dengan orang yang tidak beriman. Jadi bila sebut perkataan Madinah ini, ya'um jami'ahum. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bila menyebut perkataan qila, bila sebut perkataan Madinah bermakna al-iqamah, kana ta'bir biha huna al-yaq. Jadi perkataan Madinah ini merujuk kepada menggambarkan tentang duduknya satu golongan itu dalam sebuah negeri, dan boleh kita fahami maksudnya tempat itu ada peradaban, ada orang yang nak melakukan kebaikan. Macam dalam kisah daripada surah Al-Kahfi ini, bila Allah menyatakan tentang dua orang anak yatim yang diselamatkan oleh Nabi Allah itu, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Jadi berarti di tempat itu ada orang beriman, tapi bila menyebut tentang sifat kedekut mereka dan bakhilnya mereka, bersatunya mereka dalam sikap-sikap yang buruk itu, maka Allah menyatakan perkataan Al-Qaryah. Nampak tak tuan-tuan? Saya bacakan sekali lagi. Bila kita buat perkaitan dalam surah Al-Kahfi lebih jelas lagi, bila menceritakan tentang kehadiran dua orang Nabi ini, Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir, sampai di tempat yang mana minta untuk dijamu ataupun diberi makan, tapi penduduk tempat itu menolak. Tengok penggunaan perkataan yang Allah pilih dalam ayat tersebut. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Keduanya sampai di tempat yang mana penduduk kampung itu istat'ama ahlaha fa'aba wa yudayyifuhuma. Mereka minta diberikan makanan, tapi ahli kampung itu, penduduk qaryah itu menolak, enggan memberi. Tapi bila sampai di bahagian penjelasan, iaitu pada ayat ke-82, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Sekarang berubah perkataan qaryah itu kepada Madinah. Kenapa? Kerana Madinah itu sendiri merujuk agaknya kepada peradaban, kepada dari sudut harfiahnya perkataan tamadun. Kerana itu Nabi SAW menamakan kota tempat baginda berhijrah itu sebagai Madinah, yang mana merujuk kepada timbulnya satu budaya, satu amalan, satu peradaban yang bersifat madani, iaitulah membawa manusia ini kepada satu bentuk kehidupan yang penuh dengan penghargaan, yang penuh dengan layanan yang baik. Jadi begitu juga dalam ayat ni tadi, bila menyatakan tentang Habib An-Najjar yang datang dari tempat yang jauh itu semata-mata untuk menyelamatkan Nabi-Nabi dan memujuk penduduk itu supaya jangan mengapa-ngapakan Nabi-Nabi utusan itu ataupun lelaki-lelaki saleh yang diutuskan Nabi Isa itu. Penggunaan kata Aqsa di sini, kata Imam Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, ini menunjukkan kepada kita bahawa iman kepada Allah mudah tersebar di kawasan-kawasan pinggiran bandar sebelum tersebarnya di pusat bandar. Kerana lazimnya pusat bandar ni tempat perniagaan, manusia disibukkan dengan keduniaan dan jauh daripada sudut objektif kehidupan untuk memahami bab ibadah ini. Maklumlah di bandar adalah kawasan yang sibuk dibandingkan dengan pinggir bandar ataupun yang disebut di sini hujung bandar, mana maka penduduk di situ terdedah kepada perkara-perkara kebaikan dan mudah untuk mereka mengikutinya. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Allah menyebut perkataan rajul di sini, maka tanwinnya berarti dinakirahkan perkataan ni, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajul ini ditanwinkan bagi menunjukkan ta'zim. Wa jawaza an yakuna tankir ifada anna al-mursalin la ya'rifunahu, bahawa dalam ayat ini Allah SWT menyebut perkataan itu sebagai nakirah bagi menunjukkan kesungguhannya, bagi menunjukkan utusan-utusan itu tidak mengetahuinya. Maka kalau mengetahui nanti, tentulah penduduk yang menolak dakwah yang dibawakan itu, mereka akan mengatakan ini sudah dirancang, didatangkan lelaki ni daripada jauh semata-mata untuk menyokong mereka bertiga. Tapi tidak. Jadi bila Allah menyatakan rajul ini, berarti seolah-olah macam Nabi ataupun utusan ataupun pendakwah-pendakwah itu pun tidak mengingatinya lagi. Jadi itu tujuan dia sebut perkataan ini secara nakirah. Setengah para ulama ketika membincangkan ayat ke-21 yang menjelaskan tentang sifat utusan-utusan ataupun pendakwah-pendakwah ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini adalah menunjukkan kepada kita kewajipan menyampaikan dakwah tanpa meminta sebarang upah, dan inilah yang sepatutnya, kata mereka. Walau bagaimanapun bila kita lihat dalam tafsir Ibn Arafah, Al-Imam Ibn Arafah
yang wafat pada tahun 803 Hijrah, seorang ulama terkemuka dari Andalus, di Spain, ketika menjelaskan perkara ini, bahawa memperjelaskan pendapat pengarang kitab tafsir Muharrar Al-Aziz Ibn Atiyah yang mengatakan bahawa haram mengambil upah bagi orang yang menyampaikan, mengajar Islam, mengajar Al-Quran contohnya. Maka Ibn Arfah mengatakan di sini bi'anal ayat waradat fi madhi tarikil ujrah la fi zami akhiziha, bahawa ayat ini bukan menunjuk kepada kewajipan untuk menolak pemberian dalam bab dakwah. Maknanya ayat ini seolah menunjukkan haram mengambil upah dalam kerja-kerja dakwah. Bukan begitu, kata Ibn Arfah. Ayat ini memuji orang yang tidak mengambil upah dalam kerja-kerja dakwah. Wa farqun bainal madhi ala tarki wa bainal zami ala al-fi'li fasani dalun ala wujub bi khilafil awal. Kata Ibn Arfah, ayat ini bukan menunjukkan kepada larangan mengambil upah dalam kerja-kerja Islam kepada orang datang kemudian, kepada orang yang bukan Nabi. Tetapi ayat ini menunjukkan pujian, bahawa mereka tidak mengharapkan balasan. Tentulah ada perbezaan di antara pujian kerana meninggalkan dan di antara larangan ataupun kejian kerana mengambilnya. Jadi pendapat yang tepat dalam perkara ini, ia adalah tugas para Nabi Allah, para Rasulullah yang menyampaikan Islam itu tanpa mengambil apa-apa upah. Dan bagi mereka yang datang mengajar Islam, guru-guru agama sebagai contohnya, orang yang mengajar mengaji sebagai contohnya, mereka tidak larang untuk mengambil upah, kerana ayat ini bukan ditujukan kepada mereka, seperti kata Ibn Arfah dalam tafsirnya. Kemudian ayat ini dapat kita lihat, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalau dilihat dalam surah Al-Qasas, Allah menyatakan di situ, waja'a rajul min aqsal madinati yas'a. Datang seorang lelaki dari hujung kota secara tergesa-gesa. Jadi di sana dalam surah Al-Qasas yang menceritakan tentang seorang yang beriman itu, Allah SWT menyatakan lelaki lebih awal daripada min aqsal Madinah. Tapi dalam surah Yasin ini Allah menyatakan min aqsal Madinati dahulu, baru rajul datang kemudian. Jadi perkara ini kalau kita kaji, disebabkan apa yang dibicarakan dengan surah Al-Qasas itu berkaitan dengan satu yang sangat penting, berkaitan hidup seseorang dan memerlukan satu kerja yang bersungguh-sungguh dilakukan. Berbeza dengan apa yang berlaku dalam surah Yasin kat sini, kerana yang diberi penekanan oleh Allah SWT adalah tempat datangnya yang jauh. Jadi datangnya Habib An-Najjar ini daripada tempat yang jauh bertujuan untuk membantu Nabi-Nabi ini diutuskan, ataupun utusan-utusan, ataupun dakwah-dakwah yang sedang melakukan kerja amal mereka itu. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian dapat kita lihat dalam ayat yang berikutnya, bila Allah menyatakan wama liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Ini adalah satu uslub dalam adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seperti dikatakan dalam tafsir Al-Baydawi oleh Al-Imam Al-Baydawi, ini merupakan satu talatuf. Talatuf ni berarti kenapa utusan ini, kenapa lelaki yang bertakwa ini datang daripada jauh dengan susah payah untuk membenarkan dakwah Nabi itu, mengatakan fatarani, Allah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Mengapa bila menceritakan tentang dirinya dia memilih perkataan fatara, sedangkan kepada orang yang dia sedang bercakap dengannya, berdebat dengannya, berkhitab dengannya, digunakan perkataan turja'un? Mengapa demikian? Apa keistimewaan perkataan fatara ni dibandingkan dengan perkataan turja'un? Mengapa tak disebut perkataan fatarana? Dia menciptakan kita semua. Wa ilaihi nurja', dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Kenapa tak dikata begitu? Kenapa bila memilih untuk dirinya dia menyebut perkataan Allah menciptakan aku, bila menciptakan akhirat kamu semua akan dikembalikan kepadanya? Di situ ada rahsia dalam pemilihan perkataan. Nanti saya akan jelaskan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.